أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح حكمتك وانصر علينا من ودائع رحمتك يا ارحم الراحمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah izinnya. Hari ini kita masuk 28 Rejab 1443 Hijriah. Bersamaan hari ini 2 Mac 2002. InsyaAllah kita sambung yang telah lalu ya, berhubung tentang melaksanakan wudu. Kita hari ini bab doa ya. Doa seterusnya muka surat di yang Jawi muka surat 30. Ya, yang Jawi muka surat 30. Kerana doa ini penting, Rasulullah mengatakan ad-doa mukhul ibadah. Allah menyatakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li ya la'allahum yarshudun. Menunjukkan doa ini sangat penting. Rasulullah mengatakan doa adalah otak segala ibadah. Orang yang berdoa sentiasa pemikirannya terang, waras. Tapi doa ini kalau kita mengambil wudu di luar daripada tandas, ya boleh baca lah dia doa ini kalau dihafalkan. Tapi kalau kita di dalam tandas, makruh hukumnya kita berdoa kalimah Allah. Tetapi doa dengan cakap Melayu tak ada maknanya ya. Apa doanya? Allahumma sabit qadamayya ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadika shalihin. Ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku di atas titian siratal mustaqim bersama dengan kaki-kaki hamba-Mu yang saleh. Kita minta mudah-mudahan kita ni termasuklah dalam golongan orang-orang yang beribadah, orang yang beramal ya. Sebab itu dalam kita tahiyat, setiap kita tahiyat lapaskan at-tahiyyatu, maknanya muliakan. Perintah Allah tu at-tahiyyatu, muliakan. Salawatu, berselawatlah. Thayyibatu lillah, itu sebaik-baik amalan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, sejahteralah kepada semua para nabi. Ya, kita dalam tahiyat itu doa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya kan, selalu kita dalam tahiyat. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Dah. Maknanya wahai Allah Taala, sejahterakan para nabi. Ya. Kerana kita nanti di padang mahsyar bila kita niat dalam tahiyat tu kita minta ya pada Allah Taala, kita akan tengok nabi-nabi itu. Kita akan dijumpakan para nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kerana nabi pembawa rahmat. Nabi pembawa rahmat. Wa barakatuh, dan keberkatan. Assalamu alayna wa ala ibadika sholihin. Dan kita minta berjumpa dengan orang-orang yang beramal soleh, para ulama-ulama ya, wali-wali Allah ya, kita minta. Ya, ini salah satulah. Itu dalam tahiyat. Jadi di sini kita minta kepada Allah Taala supaya tetapkan kedua kaki kami di atas titian siratal mustaqim bersama-sama dengan kaki hamba-Mu yang soleh, yang beramal ibadah kerana-Mu. Doa seterusnya, Allahumma inni a'udzu bika min an tazilla qadamayya ala sirati finnar
yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Ini doa ya. Apa dia kata? Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada tergelincir kakiku ke dalam jurang api neraka ketika aku melalui di atas titian syiratal mustaqim. Minta. Sebab ni dalam wudu ni, kenapa ya doa-doa ini dimasukkan dalam lepas kita berwudu, dalam kita berwudu? Sebab syarat sah sembahyang wudu sempurna. Syarat sah. Ya, sembahyang kita diterima oleh Allah sebab wudu kita sempurna. Tam. Ya. Kalau wudu kita tak sempurna, itulah susah. Baru kita kena kan minta kepada Allah supaya kita ni bersih. Ya, supaya kita tak gelincir. Saya belum gelincir lagi, kaki saya dah sakit dah. Pada hari Isnin petang, saya masukkan kereta saya ke motosikal saya. Saya kalau balik Selawang baru saya pakai motosikal saya. Jadi saya nak balik ke sini, saya masukkan dalam stok. Bila saya tongkat melompatkan tongkat tu kena ke kuku saya, tercabut kuku. Allah, ya Allah sakitnya. Kalau nak tahu cabut lah kuku. Terus dia pergi ke klinik tawakal, dicabut terus dijahit 3 jahitan. Tu yang kaki belah kiri tu, ujung belah kiri ya. Kalau kanan kena lagi susah. Macam mana nak direct kereta? Allah uji ya sebenarnya. Musibahnya Allah uji. Siapa kita ya Allah uji. Gagah macam mana pun. Sebab itu Allah kata dalam surah Tin. Cuba tuan baca dalam surah Tin. Summa radadnahu asfala safilin. Suatu masa manusia akan dilembahkan oleh Allah Ta'ala. Bermacam-macam lah. Lembah tua kerana sebab tua, lembah kerana sakit, lembah lah. Illa alladzina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka yang beramal aja. Allah lihat, ya tak? Satu masa kita tak tahu kita minta. Saya selalu berdoa lah minta kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan dimatikan pada hari malam Jumaat. Minta, kalau minta saya minta. Tapi belumlah mati ya, minta. Sebab kita minta malam Jumaat Sayyidul Ayyam. Kalau boleh saya minta mati pun di Mekah atau di Madinah. Tempat tanah yang suci. Ya, minta. Sebelum kita mati kita minta, jangan takut. Mati itu pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tak kira abang yang muda pun. Ya, kalau dah nasib kita ni lahir sampai habis. Ya, ya tambah lagi kita yang usia untai-untai ni. Lemah badan kita tuan-tuan. Saya pun dah rasa dah. Tapi tidak. Sebenarnya itulah ketentuan Allah. Ya, kereta pun Proton yang baru okeylah laju. Dah ada Proton Santa aerobik yang lama 93 dah gedeg. Tak boleh dah. 91 ya lagi dah. Begitulah kita manusia. Tapi kita ditahan sebab Allah yang cipta. Bukan manusia dia tak. Tak ada spare dia. Itulah sebagai tanda. Dan basuhlah kedua kakimu sehingga sampai ke pertengahan betismu. Tengah betis lah, betis buku lali ya. Pertengahan betis itu atas pada buku lali. Dan hendaklah engkau memastikan bahawa semua anggota wudukmu itu engkau basuh atau engkau sapu 3 kali. Dan apabila engkau telah selesai daripada berwuduk, maka angkatlah ya penglihatanmu ke langit dan membaca doa ini. Doa ya lepas wuduk. Saya ni sekarang ni kena 2 kali buat wuduk dan tayamum. Kaki saya tak boleh lah, boleh tayamum. Lepas ni satu wuduk satu waktu ya. Sunat tak apa. Ya, sunat qabliyah ba'diyah tu boleh, ya. Tapi untuk fardu satu waktu je. Tadi maghrib saya dah wuduk, tayamum. Ini kadang isyak saya kena wuduk lagi, tayamum. Sebab tayamum untuk sekali je. Satu waktu je. Waktu maghrib sekali, waktu isyak. Esok subuh lain, ya tak?
Dia tak boleh disambung maghrib dan isyak sebab tayamum. Kalau tak tayamum tak apa. Tu saya paksa bawa tanah. Tanah sekarang mudah di kedai ada jual dah. Tanah dulu boleh. Ya. Baik. Apa doanya? Kita lepas berwudu, selesai semua kaki dah basuh semua, kita berdoa munajat kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik waghfir li wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin waj'alni suburan syakura waj'alni azkuruka zikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Ni doa kita lepas selesai wudu. Ya. Apa dia? Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala yang satu. Tidak ada syirik baginya. Tidak aku bersaksi bahawa Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Maha suci Engkau wahai Tuhan, dan disertai dengan segala pujian bagimu. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Aku telah berbuat kesalahan dan aku bertaubat kepadamu, maka ampunilah daku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang menerima taubat hamba-Mu dan Engkau sangat kasih sayang kepada mereka. Ya Allah, jadikanlah aku di dalam golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku di dalam golongan orang-orang yang salih, dan jadikanlah aku orang-orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur, dan jadikanlah aku orang-orang yang selalu menyebut nama-Mu dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbih kepadamu di waktu pagi dan petang. Doa tu tak boleh kita pakai yang Melayu. Allah faham. Ya, doa. Maka sesiapa yang membaca doa ini selepas dia berwudu, pasti akan keluar segala dosanya dari segala anggota. Ya Allah. Ni dosanya akan keluar. Dan begitu juga distampilkan ke atas wuduknya dengan cop. Maksudnya diterima saksi. Ada cop tu. Itu sebabnya Sayyidina Bilal bin Rabah tu, Bilal bin Rabah kakinya berjalan di surga ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Dia tahu rentak kaki Bilal bin Rabah ataupun Abdullah bin Kaltum namanya. Rupanya dia dengar rentak kaki punya sayang Rasulullah kepada Bilal bin Rabah tu sampai tahu rentak kaki. Gaya jalan tahu. Kali balik Bilal bin Rabah ada lagi dekat. Ada lagi di Madinah ya tak? Tukang azan. Tapi sebelum dia meninggal, dah Allah tunjukkan Bilal bin Rabah itu betapa mulianya. Kerana apa? Bilal bin Rabah ini keistimewaannya tidaklah jadi satu kewajipan kita, tapi Rasulullah terima. Rasulullah tak tegur apa pun, maknanya redha. Bilal bin Rabah itu lepas daripada berwudu, dia berdoa, dia buat sembahyang 2 rakaat sunat wudu. Itu Bilal bin Rabah punya amalan. Kita kalau nak buat boleh, tak? Kalau nak buat sunat dia, dapat juga sunat dia. Walaupun dibuat oleh amal oleh Bilal bin Rabah. Rasulullah tak mengatakan, hanya cerita dalam hadis saja Bilal bin Rabah ketika Isra dan Mi'raj. Sebab itu mulia je Bilal bin Rabah.
asalnya adalah hamba abdi. Disiksa oleh majikannya kerana bertuhankan kepada Allah, tidak bertuhankan kepada Tuhan majikannya. Tapi tauhidnya kuat ya, Bilal bin Rabah. Ataupun Abdullah bin Kalthum. Inilah kelebihan ya. Jadi akan ditulis oleh Allah Taala. Tadi dikatakan dicop ya, cop. Nampak dah orang yang berwuduk dia bersirar betul. Nanti baginda Rasulullah SAW lalu di pada mahsyar, dia nampak si fulan itu yang memang jaga dia punya wuduk dia. Tomak dinahnya betul jaga. Nampak bercahaya. Sebab itu orang yang berwuduk dan sembahyang dengan orang yang tak wuduk sembahyang lain betul. Betul tuan-tuan. Dia punya wajah tu berseri-seri kerana berwuduk. Bukan pakai bedak yang bukan. Wuduk tu. Ya. Sebab ini dimaksudkan diterima di sisi Allah, lalu diangkat dan diletakkan di bawah arasy. Tengok orang berwuduk yang sempurna wuduk. Letak di bawah arasy, kenalang-alang. Ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ya. Fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Ada sajadah. Bukan Allah tu duduk di arasy, menunjukkan ketinggian Allah, keagungan Allah tu. Jangan pula kata Allah duduk di arasy. Allah tidak bertempat ya. Tapi kita yakini arasy itu adalah tempat yang paling tinggi, yang makmur ya. Baik. Maksudnya diterima amalan kita. Lalu kita pula diangkat, diletakkan orang yang sempurna wuduknya ni di bawah arasy. Maka sentiasa berwuduk tadi, bertasbih kepada Allah Taala, dituliskan baginya pahala wuduk itu sampai ke hari kiamat. La ilaha illallah. Cari pahala yang mudah sebenarnya, tapi kadang-kadang malas. Lepas kita batalnya malas tu. Ni tengah orang batal aja sanggup dia berhenti ambil wuduk. Naik kereta di highway batal, terkentut, tersentuh. Berpesanlah kat isteri kita, saya kalau duduk dalam sini sebelah tu, saya duduk cakap je. Ni. Kita dah usia-usia dah, takkan nak roman lagi dah. Ya, masa muda tu boleh adik ya. Ni dah usia-usia nak pegang lah. Buat amal-amal je. Tak bang? Jadi kita jaga wuduk dia pun jaga wuduk dia. Ni. Ya. Kita dengan anak kita tak batal, cucu kita tak batal, isteri kita batal lah. Sebab asalnya ajnabi. Ya, ikatan kita dengan isteri kita dengan nikah aja lah. Nikah itu sunnati fama ya'mal bisunnati. Baik. Dan hendaklah engkau meninggalkan 7 perkara di bawah ini setelah kita wuduk. Apa dia? 1, mengibaskan tangan untuk memercikkan air selepas berwuduk. Tahu? Habis wuduk. Gibaskan tangan. Jangan ya diziring. Teguran ada ya Al-Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Mengibaskan tangan untuk memercikkan air selepas berwuduk. Tadi. Ya. Kedua, menamparkan air ke muka dan kepala. Ambil wuduk, pak. Dah. Macam mana ambil wuduk? Ambil wuduk selapalah dekat atas je lah. Ambil di atas. Jangan jatuh. Kalau jatuh, merecik ke tangan tu air mustakmal. Tak boleh. Ya. Itu sebabnya ada tempat duduk tu lah. Kita duduk tenang. Nawaitu raf'al adasi asghari lillahi ta'ala. Ya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Sekali itulah fardunya. 2 kali sunat, 3 kali sunat, 4 kali makruh. Ya tak? Baik. Yang kedua, jangan menamparkan air tu. Campak ya. Jangan bercakap-cakap masa wuduk. Sebab duduk sebelah. Kau ada tangan wuduk. Ya, tangan wuduk. Ya, dia cakap. Baru kau sampai. Sembang kau sebelah. Kita wuduk. Kena diamlah. Sekut ya.
Yang keempat, membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Ya, jadi amalan-amalan yang makruh lah. Yang kelima, menggunakan air tanpa ada hajat, tetapi hanya semata-mata hanya was-was jua. Dan syaitan yang mengganggu orang yang sedang berwudu ini namanya walhan, nama syaitan. Kita wudu, ingat ah, di mana kita pergi ada syaitan. Ya, kita sembahyang, yang mengganggu kita khanas. Waktu sembahyang tu dia boleh masuk tu. Ombo punya pandai. Kalau kita tak depend diri kita, kita sembahyang hayal. Tahu-tahu habis dah. Fatihah lupa semua. Hayal. Mama lagha a'maluka ya sia-sia. Yalah. Untuk begitu juga walhal datang musiknya. Ya tak? Kita rasa tak kena tadi. Padahal dah kena tu. Ada. Tu sebab kita sebelum kita ambil wuduk bacalah, ya. Kalau di tandas kita baca apa? Ada panduannya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minar rijsil najisil khabisil muqbisyaitonir rajim. Minta pada Allah. Kalau kita masuk tandas lah. Kalau rumah flat berarti ada bilik mandi bersama dengan tandas, itulah. Ada toilet sekali kan? Dah, bilik. Ada ke bilik khas untuk mandi je? Campur dengan tandas kan? Ada tong tu kan? Tu kecuali, ya. Kalau apartment, ya, atau flat, itu mesti ada tu. Dia sekali. Ya. PPR semua sekali tu. Ada toilet sekali tu. Ya. Kita ambil wuduk di situ, ya. Kecuali kita keluar, seki payah sikitlah. Kaki kena naik dah. Payah. Tak boleh. Kecuali kalau rumah kita beli CBD misalnya atau banglo, ya. Ada asis. Atau ada asis. Ada bilik tandas khas dia. Ada bilik mandi saja. Dia. Kurang-kurang ada 3 bilik lah. Ya, saya pun di rumah saya di Senawang tu saya buat 3 bilik. Satu ada bilik tandas dan mandi. Yang satu lagi bilik tandas saja. Yang satu lagi bilik mandi saja. Jadi kita ambil wuduk di situ pun boleh kita lapas. Ya tak? Boleh lapas sebab tak ada toilet. Bilik tandas. Dia dalam 3 bilik lah. Tapi kalau apartment di sini tempat saya ni, ya, semua ada tandas. Tak boleh tak? 2 bilik semua ada tandas. Baik. Jadi kalau tak ada tandas tak apa. Boleh kita lapaskan. Kemudian berwuduk dengan air musammas yang terkena panas matahari. Ya, air musammas ni terkena matahari. Panas, air panas ya, seperti air parit. Panas kan? Air kolah. Tapi kolahnya sekarang tutup, macam di Serampai tu ada kolah kecil kan. Kita ambil wuduk. Pernah tak di Serampai? Ada kolah kan? Ada kolah, kita ambil wuduk di situ boleh. Tapi tertutup. Bagus tu di Serampai tu, di Belmahak. Siapa nak wuduk di situ boleh. Ya. Buat kolah. Sini tak ada kolah. Sini semua pakai paip. Nah, kalau ada kolah tu, keistimewaannya, ya, kalau anak kita dah itu, ya, boleh. Ya. Banyak gunanya tu. Sebab air wuduk tu yang pakai tu kan, air tu lebih daripada 2 kolah kan. Jadi kita air itu air suci, ya, taharah. Jadi kita boleh ambil wuduk situ, tak apa, dia lebih daripada 2 kolah. Boleh dipakai. Tambahan pula, lepas kita ambil wuduk ni benda yang baik kan, jatuh ke situ Allah. Ya. Kalau di kampung saya tu kolahnya boleh kita mandi besar. Kolahnya pun besar warna lah. Ni dulu-dulu kampung mana ada paip. Kolah tu dah. Air hujan. Tapi kalau musim kemarau, ramai yang ambil air kolah tu buat minum. Air wuduk tu. Tapi ialah berkat ya. Baik. Air musammas ataupun air yang panas. Ya, air itu panas. Yang ketujuh, berwuduk dengan menggunakan tempat air dari tembaga. Tu janganlah tembaga. Tempat air itu tembaga. Tembaga ni ya. Seperti tembaga ni warna kekuning-kuningan, apa? Merah-merahan ni tembaga.
Ya, cincin tembaga tu kan, tempat tu. Tidak digalakkan, ya. Maka yang 7 ini hukumnya makruh kalau kita lakukan. Taklah batal. Makruh, kuranglah pahala ya tak? Baik. Dan tersebut pula dalam hadis baginda yang diriwayatkan riwayat Ad-Darqutni, ya. Walaupun hadis ini hadis dhaif, tetapi boleh jadikan pegangan dah, ya, panduan kita. Hadis ini hadis dhaif tapi boleh diguna pakai. Innaman, ya, innaman zakarallahu inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullah wa man lam yazkurillahu lam yathur minhu illa ma asabahul ma. Apa dia? Sesungguhnya barang siapa yang menyebut nama Allah Ta'ala ketika berwudu, maka Allah Ta'ala akan menyucikan semua jasad. Allah, itu yang untungnya ya, bersih badan kita, dosanya tanggal. Macam kita lah basuh kereta kan, pakai sabun lak. Sabun lak tak boleh, sabun apa? Cuci kereta. Sabun cuci kereta, bersinar baca kereta tu kan. Ya. Sebab apa? Cuci dengan sabun. Sabun pula sabun khas untuk kereta. Ya. Saya tak ada pakai sabun apa. Saya pakai sabun glow tu. Glow warna hijau. Jangan yang warna merah, warna kuning jangan. Cukup pakai glow, elok pun sampai sekarang itu. Kilat je. Glow je RM3 lebih ya. Sabun sampai mahal-mahal tak apa untuk kereta. Untuk badan kita mahal tak apa tuan. Sabun untuk kereta. Yalah. Basuh-basuh hujan. Dah basuh lagi. Pakai glow. Saya pakai glow itu warna hijau tu. Glow. Ambil masuk dalam baldi, basuh. Ya. Ya. Kalau sini payah nak basuh. Ya. Kalau balik sana pakai dulu. Tu ada sendiri. Senang tak? Datanglah rumah saya. Basuh kereta boleh. Kalau sudilah. Sebelah saya tu ada satu restoran Iqbal depan rumah saya. Di Senawang. Tuan tahu dah pergi kan? Dia punya rojak di sebelah. Saya belanja kalau datang sana. Saya belanja. Ada kawan-kawan sini naik motor pergi sana. Pergi rumah Iqbal. Iqbal tu kenal dengan saya pula. Ustaz, okey, geng-geng. Ya tak? Masa cukup dah ya. InsyaAllah setakat itu saja. Aku li qouli hadza. Astaghfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim. Bismillahirrahmanirrahim.